memberikan gambaran tentang tajuk kita pada malam ini untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, kalau dekat taman kecil-kecil ni kita sebut sebagai surau. Tapi kalau di tanah Mekah ataupun Madinah di negara Arab, kecil ke besar ke, dia akan disebut masjid. Dia orang tak sebut surau. Surau ni orang Melayu kan. Dia orang akan sebut, kalau kecil, musalla, tempat sembahyang, ataupun dia orang sebut masjid. Di sana semua disebut masjid, kecuali masjid yang didirikan solat Jumaat, maka disebut masjid jami'. Masjid jami', masjid yang didirikan solat Jumaat. Maka masjid yang didirikan solat Jumaat, masjid jami' ini, kita boleh buat sunat tahiyatul masjid. Macam masjid ni masjid juga lah, sebab ambil daripada isim makan, daripada sajadah, dan sekali masjidun, maksud dia tempat solat, tempat sembahyang, tempat sujud. Sebab tu tuan-tuan, kita alhamdulillah ada surau. Ini masjid lah, tapi tak didirikan solat Jumaat, tak didirikan. Minta lah tuan-tuan untuk dapatkan boleh buat solat Jumaat di sini. Alhamdulillah kita boleh buat sembahyang sunat Tahiyatul Masjid. Jadi masjid ini tuan-tuan, surau ke sama ada tempat didirikan solat. Bila diri solat ada adab dia. Kita masuk tuan-tuan surau ataupun masjid, kita kena baca doa. Apa doa yang selalu dituntut oleh Nabi kita baca? Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Betul masuk tadi tuan-tuan baca tak? Siapa tak baca pergi keluar. Keluar balik tuan-tuan. Allahumma ighfirli zunubi, ya Allah ampunlah dosaku, waftahli, dan bukalah bagiku pintu rahmat. Sebab tu orang duduk dalam rumah Allah ni, Allah ampun dosa, Allah bagi dia rahmat. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, tuan-tuan akan tengok ada satu hadis, orang yang duduk dalam rumah Allah ni, tambah-tambah majlis ilmu, malaikat akan diturunkan, iaitu malaikat rahmat. Allah turunkan malaikat ni, malaikat rahmat. Malaikat rahmat tu akan duduk di sebelah kiri dan kanan tuan-tuan. Malaikat tu doa apa? Doa yang kita baca ketika orang meninggal. Tuan-tuan tahu tak doa apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat tu berdoa. Duduk celah-celah tuan-tuan. Sebab ni tuan-tuan tak boleh duduk rapat-rapat, sebab malaikat duduk. Tuan-tuan nampak tak? Nampak, tunggu masa. Malaikat duduk ni. Tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampun dosa dia, rahmati dia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita masuk dalam masjid, apa yang perlu kita buat? Pertama, kalau masjid itu didirikan solat Jumaat, kita disunatkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Macam mana? Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok dalam huraian hadis, sesiapa yang sembahyang sunat tahiyatul masjid dalam rumah Allah yang didirikan akan solat Jumaat, maka masjid itu akan jadi kenderaan untuk dia lalu titik sirat. Hebat tak? Masjid itu akan jadi kenderaan. Duduk dalam masjid tu, esok dia akan bawa kita melalui titik sirat. Punya dahsyat. Syarat dia kena solat tahiyatul masjid. Dan bila kita masuk, tuan-tuan tengok dalam segi fiqah, kalaulah kita tertinggal barang, kita masuk pintu sana, nak dapat yang kata i'tikaf, masuk ambil barang, kata ulama jangan keluar pada pintu yang sama. Kita keluar pintu lain, keluar pintu ni, maka kita akan dapat i'tikaf walaupun kita tak duduk. Jangan ambil barang keluar pintu yang sama, ambil barang ni keluar pintu sana, pintu sini, kita dapat i'tikaf. Dan orang yang duduk dalam masjid ni disunatkan yang i'tikaf, iaitu masjid yang didirikan solat Jumaat. Surau ni tak ada dapat fadilat lah. Macam mana? Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Jangan pula nawaitul i'tikaf di hadzal masjid raka'ataini. Jangan raka'ataini pula. Di hadzal masjid lillahi ta'ala. Dia dapat i'tikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Dia dapat pahala i'tikaf. Hebatnya. Kemudian bila nak keluar masjid, kita ada doa dia. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu akan keberkatan, kesenangan, kelapangan. Tu nak keluar daripada masjid tu, tuan-tuan keluar baca doa tak? Tak ada tengok kasutnya, takut orang curi.
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tadi masuk Allahumma fili zunubi waftahli abwaab rahmati. Ya Allah, ampun dosaku, minta rahmat. Ini pula minta keberkatan, tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, cuba bayang. Orang yang datang rumah Allah, pertama ampun dosa, yang kedua rahmat, yang ketiga keberkatan. Sebab apa? Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Tuan-tuan jangan belagak. Kita masuk syurga Allah kerana rahmat Allah. Tetapi kita ni ahsani taqwim, sebaik-baik manusia. Bila sebaik-baik manusia, maka disebut ahsan muamalah. Kita kena buat amalan yang terbaik. Kita buat ni tuan-tuan, amalan kita bukan mata-mata untuk nak masuk syurga. Kita buat amalan ni tanda kita syukur kepada Allah. Sebab Allah bagi rezeki kita, nikmat kita macam-macam, kita ada syukur. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kata masjid ni, macam mana kita nak imarahkan? Sebelum nak imarah, tuan-tuan, kita ada jawatan kuasa masjid. Ditubuhkan jawatan kuasa masjid, ada pengurusi, ada penjamaah nadir, ada jawatan kuasa, ada imam, ada siap. Kita lantik tu bagilah orang yang ada responsibility, ada tanggungjawab. Pertama tuan-tuan, dalam management, saya manajemen bagi ceramah dekat korporat-korporat ni. Dalam menguruskan manajemen, sama juga masjid, pertama, orang yang duduk dalam jawatan kuasa ni kena open minded. Tak ada open minded, otak ni terbuka. Orang bagi cadangan, terima. Ni kita jangan tutup. Tak mau yang ni aku, ni kalau aku ya susah saja. Macam kampung saya, pening pada. Jadi tua-tua semua. Sahabat daun. Kita ceramah ni, belum ceramah ni, tu kata kau orang. Aku geram. Tak ada ceramah lagi. Dia kata orang dah. Lepas tu kata orang. Kami buat qiyamul lail. Masa tu Ustaz Usman Ibrahim, anda tahu kan? Ustaz Usman Ibrahim ni bila dia qiyamul lail pasti menangis. Dengan suara dia tu sedap, tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nada sayu dah, tuan-tuan. Pasti teriak. Qiyamul lail tu semua menangis. Ni jawatan kuasa masjid tu, kampung saya duduk belakang. Pelakon semua tu. Pelakon. Dia kata pelakon. Kawan semua mereka menangis, kata pelakon. Ya Allah, tak tahulah hidayah macam mana nak buat, tuan-tuan. Jawatan kuasa masjid, pening kepala kita nak buat, tuan-tuan. Kita tak open minded. Sebab tu kita sendiri kena open minded dulu. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Wa annal masjidah. Tuan-tuan kalau mengaji bahasa Arab, inna litasibul isma wa tatasibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wa annal masjidah. Orang tak akan baca wa annal masjidu. Orang tak baca wa annal masjidi. Wa annal masjidah. Bahawasanya masjid ni lillahi. Masjid ni Allah punya. Bukan jawatan kuasa masjid punya. Masjid ni Allah punya. Lillahi. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu menyembahkan sesuatu ni selain daripada Allah. Allah ni aja layak kita sembah. Sebab tu masjid ni Allah punya. Bila Allah punya, hak kita semua. Jawatan kuasa masjid hanya dilantik untuk mengurus. Maka urus, kita kena open minded. Orang kata apalah masjid ni kan panas. Kita kena open minded. Macam mana nak buat aircon? Mbak ada aircon. Alhamdulillah, tidak tak main dah. Panas. Kan ada aircon, nampak? Bukan senang tu. Satu tu pasal 3 hos ni. Betul tak? 3 hos kan? 3 hos. 3 hos, 3 hos, 3 hos. Dah 3 kali 4, 12. 12 hos. Sini 1 hos. 12, 14 hos. Sana ada hos tak? Tak ada. Nampak dah nampak. Ada juga aircon? Alhamdulillah. Berapa hos? 2 hos ya? Sebab jarang datang. 2 hos cukup. Kami selalu datang 12 hos, tuan-tuan. Sejuklah sikit, tuan-tuan. Ni, nak buat ni bukan senang. Jawatan kuasa duk fikir, macam mana nak buat? Buat tuan-tuan surat, jemput, bagi ni dekat jawatan kuasa ni. Nampak ahli karya kita. Ada yang kena maki ya? Ada apa yang lain, dia kata. Siapa nak minta derma? Allah, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan kena ingat, kita bubuh ekor ni, tuan-tuan sejuk tak? Orang yang pasang ni, dia meninggal, dia akan sejuk di dalam alam barzakh. Tapi kita tak nampak. Betul tak? Ni sejuk ni, tuan-tuan sejuk tak? Saya sejuk ni. Kakak sejuk tak? Sejuk. Alhamdulillah 2 hos pun sejuk. Jangan tambah dah, tuan-tuan. Kakak sejuk, tuan-tuan kita sejuk. Kakak sejuk, apa ada kipas belakang.
Ni, nak kubur ni bukan senang. Jawatan kuasa kena fikir macam-macam. Buat ceramah, tuan-tuan, panggil penceramah, nak atau penceramah tak datang, pening lah. Saya ni bawa kereta tu, telefon bertalu-talu, Ustaz, sampai kat mana? Sampai kat mana? Saya kata saya pun sampai lah, jangan takut. Dia takut tak sampai, kalau tak sampai siapa ceramah? Pengusi tadi ya. Dia duduk ceramah. Tuan-tuan ingat senang lah nak buat program macam ni. Ni, jawatan kuasa ni, mesyuarat. Siapa anak ni nak tempah PA system? Ni, PA system nak tempah tu, bukan free tu. Free kan? Free kawan. Free kena bayar tuan-tuan. Tu kemah tu. Dengan ada kipas semua cukup. Ni jawatan kuasa boleh fikir. Kalau datang kat 3,000 orang macam mana nak buat? Bukan senang Pak. Semua perlu peruntukan. Dan kita kena open minded. Jawatan kuasa datang mesyuarat, ada orang, saya tak boleh bagi banyak, RM10 boleh ya? Terima ya. Saya boleh bagi banyak. Alhamdulillah, kemah tu saya punya. Kan? Kapet yang belakang tu saya punya. Ni kapet ni mbak saya punya. Follow tuan-tuan. Tapi kita jangan pula dah saya punya. Jangan sebut pula. Ni pernah berlaku tuan-tuan, satu masjid. Ada jawatan kuasa ni buat pengumuman pengusi tu. Tuan-tuan, kita nak bubuh kipas di atas. Kipas tak jadi dah. Kita nak buat aircon. Ada seorang tu jumpa. Tuan pengusi, aircon tu nak bubuh kan? Tak payah kutip derma lah. Yang aircon tu saya punya. Jadi minggu berikutnya pengusi, Assalamualaikum, Alhamdulillah tuan-tuan, aircon kita dah dapat dah. Kita tak payah kutip dah pada minggu ni. Dia pun tak nak bagi nama. Orang tu duduk di belakang. Oi, tahu tak siapa apa? Tak tahu. Aku. Habis. Dia kata nak beritahu nama aku dah kali suara-suara habis semua tahu. Tuan-tuan, sebab tu kita open minded. Orang bagi cadangan terima. Sebab apa? Cadangan tu mungkin membina kita. Membina kita sebab itu pengurusan. Jangan kita tutupkan ni. Jawatan kuasa masjid, surau, kena open minded. Yang kedua apa dia kata? Service must be perfect. Servis kena elok. Tengok tanda ni, dia nampak ni cantik. Bubuh warna tak apa-apa hijau, kuning hijau, okey tu. Dengan bubuh biru ya tuan-tuan. Aku tak pernah jumpa di masjid biru. Jadi kau okey lah, kapet warna merah. Okey, alhamdulillah, kapet sedap tak duk. Alhamdulillah. Ni must be perfect. Sebab ini rumah Allah, bukan rumah kita. Rumah Allah tuan-tuan, kita kena buat bagi elok. Tandas semua elok. Tandas elok tak? Sekejap kita masuk. Sebab ingat tau, tuan-tuan kena ingat, rumah ni ataupun masjid nak tengok hebat pengurusan, bukan tengok pada dalam, tengok pada tandas. Rumah kita tuan-tuan nak tahu elok tak elok, tengok tandas. Kalau tandas tu cuci elok, maksud dia hebatlah rumah kita. Macam tu masjid, nak tahu hebat tak hebat jawatan kuasa ni bekerja atau tidak, tengok tandas. Kalau tandas pun teruk. Saya pernah cerita, saya balik pada Gerik dengan bawa nak terberak. Tak tahan dah tuan-tuan. Kita boleh tahan lagi masa bawa tu kan, tak nampak tandas boleh tahan. Bolehlah kontrol, kemut tu boleh lagi. Ambil bawa ni. Sampai masjid, konon-konon tak boleh tahan dah tuan-tuan. Nak kemut pun tak boleh dah. Allahu Akbar sampai. Tengok depan tandas ni, tutup semua. Bukan tutup, dia orang bubuh palang. Ya Allah, kita ni tak boleh lah tuan-tuan. Di ujung tanduk lah tuan-tuan. Tak tahan lah kan? Allahu Akbar. Tiba-tiba datang seorang jawatan kuasa masjid. Assalamualaikum Ustaz. Dia kenal saya. Ustaz nak buat apa? Saya nak berak. Apa tandas tutup semua? Ustaz, macam mana kami tak tutup? Dia orang datang malam-malam penagih dah isap pokok. Dia orang cucuk pintu. Berlubang semua. Jadi tak boleh guna kami tutup. Ustaz nak buat apa? Nak berak. Ada satu yang elok yang Ustaz nak dah. Nak lah bro, tak tahan lah bro. Tak tahan dah bro, cepat-cepat. Dia orang pergi ambil kunci, buka. Yang tu boleh elok. Tengok tape penuh. Dalam kok tu kuning duk timbul dia tu. Saya nak terbiarak tape naik balik. Macam mana tuan-tuan, masjid hebat. Kalau hebat, tandas pun kena hebat. Cuma tengok masjid nombor 2, nombor 3 terbaik Malaysia. Di mana tuan-tuan? Di Bertam Indah. Masjid tu tepi kubur tuan-tuan. Masjid dia tepi kubur ada sebelah. Tandas dia cantik. Kita masuk tu, berak tu, dia bunyi. Tuan-tuan tahu bunyi apa? Perfume. Dengan berak tu. Kita kata, aku ke bau ni? Oh, ini bau betul. Tandas wangi masuk tu ni. Bunga ni.
Ya Allah, bunga ni tuan-tuan, bunga. Masuk tak macam tandas. Dia orang dapat tandas 4 bintang. Oh, kita masuk tu bunga. Allah Akbar. Ni nak masuk tu ada kasut pula, kasut lain. Kita masuk tu masuk tandas. Cuci ni, bersih. Air tak ada, tuan-tuan. Masuk tu air tak ada. Di tandas tu okey. Air tak ada. Masuk tu, Allah duduk ke Allah tu. Wanginya. Tanda kita ada perfume tak? No. Satu masjid di Melaka kan, masa saya semayang usolli sunatan duha, tengok-tengok papan binatang 400,000 pendapatan tahunan. Kita pun pergilah tanda nak berak lah. Pergi tuan-tuan, ya Allah, masuk duduk atas tu lah. Yang kok awalnya Pontara atas kok duduk. Dah duduk tuan-tuan, memang dah buka dah duduk. Tak boleh buat apa dah, dia nak keluar dah. Kita pun baru nak tutup. Selak tak ada. Oh, selak tak ada tuan-tuan. Macam mana nak buat ni? Allah Akbar. Lah sekali pegang macam ni lah. Sambil duduk pegang tu sambil meneran. Tiba-tiba orang masuk. Bila orang masuk, takut dia orang tolak kita. Tuan-tuan bayar dengan nak teran, dia susah. Dia naik, dia tak. Dia turun. Jadi kita lepas seorang. Ada seorang hamba Allah masuk. Kita tak sedar tuan-tuan. Kita pun bubuh air bagi banyak kan, tolak kat pintu. Okey, kita pun konsentrate lah. Ada hamba Allah masuk tak sedar. Dia masuk dia tolak. Saya. Dia tengok, Ustaz. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa? Apa? Allah, ni tanda selok pun tak ada. Sebab tu tuan-tuan, sebis mabis perfect. Buat bagi elok tuan-tuan, ni rumah Allah. Ni tengok tanda alhamdulillah elok. Ingat. Caranya tanya orang lelaki elok, orang perempuan elok lah. Tanda. Haji, tengoklah. Okey lah. Okey, kena rasa awal lah. Must be perfect. Sebab kita sebih. Macam itulah kita sebih dengan manusia. Ni rumah Allah. Kalau elok rumah Allah, tuan-tuan, eloklah diri kita. Ni rumah Allah. Sebih dengan manusia kena elok. Dengan isteri kita pun dah sebih elok lah. No? Macam tu juga kakak dengan suami sebih elok. Sebab apa? Sebab esok kalau kita meninggal, orang akan tanya, siapa pengurusi masjid tu? Allah, pakcik tu meninggal, dia bagus sungguh jaga masjid. Macam tu kita dengan isteri kita, suami kita. Meninggal dah suami aku. Dulu dia hebat, aku tak nak kahwin dah. Tak nak kahwin sampai ke mati. Sebab tu kakak, kalau suami mati, kahwin lah. Jangan susah hati. Siapa ibu tunggal? Ada tak? Angkat tangan. Oh, tak ada seorang pun. Siapa bapak tunggal? Ada? Tak ada no? Ish, tak mati lagi. Lambat mati. No? Wahai ibu tunggal, kalau suami kita mati, kahwinlah. Saya sebut dalam YouTube. Kahwinlah kerana kita akan bangun dengan suami paling soleh. Suami mana yang paling soleh? Bukan suami yang paling akhir. Jadi kakak jangan susah hati. Kalau suami mati, kahwinlah. Suami yang paling soleh esok, kita akan bersama dia di syurga esok. Ada seorang makcik tu, dia jumpa saya, Ustaz, alhamdulillah, saya kahwin 3 orang Ustaz. Kita nak kahwin dah. Saya kata, kenapa? Tiga soleh. Kita soleh macam mana? Yang pertama, soleh bin Mat. Yang kedua, soleh bin apa? Bukan yang tu. Soleh ni maksudnya seorang suami yang baik pada isterinya. Dia meraihkan isterinya. Dia soleh, maksudnya dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka isteri ikut. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tak ada taat kepada makhluk atas dasar derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena sebih dengan isteri kita yang terbaik. Macam itulah isteri sebih dengan suami yang terbaik. Buat yang perfect, yang terbaik mungkin. Kita takkan kahwin dah. Kita takkan kahwin dah kalau isteri kita sebih bagus. Balik ni, lepas kuliah ni, ketuk pintu, siapa yang sambut? Dia nak tanya, isteri kita kan kucing? Ada orang kucing sambut tak, isteri duduk tidur. Apa salahnya isteri-isteri sambutlah suami. Kita ketuk pintu, Assalamualaikum. Dia buka pintu, dia senyum, pahala cukup besar di sisi Allah. Isteri dia tak senyum aja, sebis senyum aja, gigi tak ada. Tapi suami reda, kakak jamin syurga. Kakak jamin syurga. Kita nak masuk syurga bukan senang kan? Kita ketuk pintu, dia buka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang, masuk bang.
dia pergi angkat air, kita ambil air, kita minum, walaupun air biasa je. Aku redha apa yang isteri ku buat, jamin kakak syurga Allah. Ni kita balik ceramah, isteri kita buka pintu dah, balik ke sebelah kan, bersembang dengan AJK apa semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Isteri buka tingkap kan, ingat nak tidur surau, dia kata. Tak, Ustaz Abdul ni ceramah panjang, aku juga digunanya. Dia bukalah pintu ni. Buka pintu, air ada tak? Air baik, balik lewat, ambil dalam peti air. Kita pun bukalah pintu peti air. Buka, tengok air sejuk je. Haram jadah. Kita tak redha akan isteri kita, jamin isteri neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kakak hormatilah suami. Sebab kakak di antara orang yang dihargai oleh Islam, orang perempuan. Tapi dia tak hargai sebab dia tak sedih elok. Ingat, suami dia tak kahwin lain kerana sedih. Sedih elok tak kahwinnya, betul tak kita? Saya tak kahwin, alhamdulillah lah, tetap satu. Sebab isteri pun menggerulkan. Ni saya ceramah kat tuan-tuan ni, balik dia ceramah kat aku pula. Sebab tu orang perempuan ni Allah hargai, Allah sebut dalam Quran Suratul Nisa. Betul tak? Ada tak Suratul Rijal? Ada. Suratul Nisa. Ada tak Suratul Laki? Surah Laki? Ada. Sebab tu abang jangan duk belagak. Orang perempuan Suratul Nisa, surah perempuan. Disebut lagi Suratul Maryam. Itu nama. Orang lelaki ada Suratul Muhammad. Adalah. Tapi orang perempuan ni memang hebat. Sebab tu sedih yang terbaik. Sebab tu tuan-tuan, kalau ikut nyanyi pun disebut juga oleh lagu je. Bilang kan? Lagu. Semua sebut perempuan. Mana ada lagu lelaki? Ada lagu lelaki? Ada lagu perempuan. Rozana, kau gadis idamanku. Ada lagu lelaki. Mana ada lagu perempuan lagi? Oh Fatimah. Ada lagu lagi. Najib. Kita faham kalau terasa secara kebetulan. Ini bukan politik kan ni. Cerita kata orang perempuan ni hebat. Lagu pun perempuan. Tak ada lagu lagi. Sebab tu sedihlah kepada suami kita yang terbaik. Macam tu jawatan kuasa masjid, sedih yang terbaik. Kita dilantik, ini amanah kita. Macam tu orang lagi, dia amanah tuan-tuan. Amanah pada isteri dia, mak ayah dia, keluarga dia. Dia pula dilantik jawatan kuasa masjid, dia kena amanah. Amanah macam mana kalau jawatan kuasa masjid tu boleh jadi imam? Boleh jadi imam lah. No? Jawatan kuasa masjid kita boleh jadi imam tak? Boleh lah, kalau tolak tu. Kalau tak boleh imam maghrib, isyak, subuh, imam zuhur, asar menjadilah Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak zuhur, asar, okey. Tolak maghrib, Allahu Akbar. Aku kata tak boleh. Tak mau. Kalau jawatan kuasa masjid ni boleh jadi imam lah. Kalau tolak imam boleh. Kalau buat tahlil boleh tak? Kalau boleh, jawatan kuasa masjid tu memang boleh. Buat tahlil, tolak aja. Ni, benar ya. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abaihi wa ikhwani min an-nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh Ahmad bin Yusuf Syekhul Dalamul Fatihah. Tu, benar di masjidnya semua buat tahlil. Dia baca doa. Itu orang yang nak kita nak. Tolak jadi imam boleh, tolak jadi Bilal, dia boleh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tu? Siap. Ni kita nak macam ni lah. Jawatan maksud the responsibility dengan tanggungjawab dia. Sebab ni masjid, rumah Allah. Ni jawatan kuasa masjid, masjid pun tak ada. Jawatan kuasa masjid, tolak jadi imam, lagi tak boleh. Azan. Pernah berlaku tuan-tuan di satu kampung. Jawatan kuasa masjid tolak jadi Bilal, tak pernah azan. Jawatan tu ya, balik buka air pakai sahabat boleh kot. Boleh kan? Tapi tak pernah azan. Buat tolak jadi. Testing 1, 2, 3. Oh. Allah Ta'ala. Itu tak jadi. Kalau boleh, Allah Akbar. Bagi azan bersedap. Siapa azan? Siap. Siapa azan?
Ustaz, cuci longkang masjidnya, tapi boleh azan. Tuan-tuan tengok di Mekah ni, tuan-tuan tengok simple orang simple tapi tuan-tuan antaranya hafal Quran, duduk tepi-tepi kan jalan. Saya pernah pergi tengok pakai simple lupa. Pergi-pergi, ya akhi, kaifa halak? Apa khabar? Baik. Anda hafaz Quran? Naam, dia kata. Ni duduk tepi ya, hafal Quran. Saya kata, Masya Allah. Yang ni hafaz kullu, hafal semua? Naam, dia kata. Dia kata, anda tasmi', anda dengar apa aku nak baca? Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia kata, anda taqra kal Malizi. Kamu baca ni macam orang Malaysia. Dia kata, syuf, tunjuk. Aina al-Arabi? Macam mana Arab? Oh, dia sebut lahjah Arab. Tengok orang tepi jalan. Kita kalau orang macam tu, tuan-tuan hafal Quran, tentu jadi imam dah. Tapi dia tepi jalan. Kalau boleh jawatan kuasa masjid, orang yang hebat. Nah, tolak jadi imam boleh. Buat tahlil boleh. Sebab saya dah beritahu anak muda, dalam kita hidup dalam masyarakat 5 perkara kena ada. Pertama, boleh jadi imam sembahyang. Tolak boleh jadi imam. Yang kedua, boleh baca doa lepas sembahyang. Yang ketiga, boleh jadi imam sembahyang jenazah. Yang keempat, boleh buat tahlil. Yang seterusnya, boleh pertama, jadi imam sembahyang, baca doa lepas sembahyang, baca tahlil, boleh imam jenazah, boleh buat tahlil, boleh baca doa tahlil. Maksudnya boleh buat tahlil dia boleh buat. 5 perkara ni kalau ada, tuan-tuan boleh hiduplah dalam masyarakat. Boleh hiduplah. Nak hafal Quran pun tak apalah, kalau tak hafal pun 5 cukup, boleh jadi imam sembahyang. Tolak Allahu Akbar, boleh jadi imam. Yang kedua apa? Lepas sembahyang dia boleh baca doa, warga hormatlah. Yang ketiga apa? Boleh jadi imam solat jenazah. Yang keempat apa? Boleh buat tahlil ila hadratin Nabi. Semua habis sampai afdal zikri fa'lam anhu qala la ilaha illallah, sampai habis. Kemudian dia boleh doa, warga hormat. Tak perlu banyak-banyak, tentang. Sebab tu anak muda kena ada 5 ni. Selain daripada tu, tuan-tuan, kita servis yang terbaik, buat yang terbaik. Yang seterusnya, kata manajemen, dia kata apa? Innovation, dia kata must fulfill the requirement. Apa ni? Aku tak faham. Apa ni? Innovation. Benda yang kita nak buat ni memenuhi kehendak orang lain. Sebab kita servis. Contohnya, kita kerja kelang, kita servis dengan orang lain. Macam tu juga masjid. Kita nak orang sesuai dengan masjid kita. Macam mana? Kita ada aircon, kita ada kapel, kita ada Ramadan bagi imam yang sedang. Panggil orang luar tuan-tuan datang. Jadi imam sebab bagilah duit sikit kan. Sebab apa? Pentingnya tuan-tuan supaya orang selesa dengan masjid kita. Bila sebut saja surah apa ni? Surah apa? Surah Al-Firdaus. Semua orang tahu. Tadi saya makan dekat tu pukul 6 tadi. Dia tanya, Ustaz nak pergi mana? Surah Al-Firdaus. Kat mana tu? Maksud dia surah tuan-tuan, dia orang tak tahu. Masa saya kata surah tu Saudana apa kan? Saya tengok dalam tu dia orang buat tu. Kat mana tu? Dalam hati saya, sama ada surah ni tak terkenal atau dia tak pernah pergi surah. Dua. Dia fikir, macam mana ni kan? Macam mana boleh tak tahu? Sebab tu tuan-tuan dia kata full requirement, memenuhi kehendak orang. Kita manajemen jawatan kuasa masjid memenuhi kehendak orang. Kenalah penuhi. Yang kelima dia kata change for improvement. Kita buat perubahan ni untuk kebaikan kita. Apa yang boleh kita buat? Okey, surau ni kita tambah sana. Sebab apa? Untuk bila Ramadan selesa, orang tak makan dalam ni, makan di luar. Lagi apa? Orang perempuan belah sana, nampak belah sana tu. Tapi jangan bagi lebih pada imam tak? No, belah sana. Kalau boleh belakang sikit. Tak boleh staff yang sama dengan lelaki, bagi belakang sikit. Jangan staff yang sama, bagi belakang sikit. Sebab tu orang perempuan macam tu, dia belakang sikit. Jangan sama staff kan? Tak belakang sikit kan? Bagus. Tu orang yang mengaji kan? Kalau sama, bagi dia jadi imam. Allah Akbar. Semua bakal tengok kita nak sujud. Orang lelaki ni teruk betul lah. Sebab tu tuan-tuan, itu jawatan kuasa masjid. Kita buat perubahan untuk kebaikan, improvement tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran apa? Innama ya'muru masajidallah. Adapun orang yang memakmur rumah Allah. Siapa? Kita. Apa dia? Orang yang makmur ni
Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kalau tuan-tuan nak tahu siapakah orang yang beriman pada Allah, inilah dia. Orang yang datang rumah Allah tu orang yang beriman. Man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang yakin dengan hari akhirat. Kita nak mati bang. Kita nak mati. Saya cerita tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni saya bawa Syah Abundani pun bersama saya. Saya bawa 9 grup umrah. Baru balik ni. Tuan-tuan, grup pertama, kedua saya bawa. Grup tu paling sporting di dunia. Oh, tak komplain tuan-tuan. Bagus semua. Grup Syah. Bagus semua lah tuan-tuan. Tandas bocor. Tak komplain. Makan tak sedap. Tak kata apa. Balik kan. Kena beratur tuan-tuan berjam. Tak kata apa. Sampai di Mekah 5 jam. Tak kata apa. Bagus semua grup ni sporting. Grup ketiga keempat, grup BBIP. Yang ni senyap sunyi. Saya ceramah senyap sunyi. Duduk dalam bas senyap sunyi. Makan tak cakap apa. Kenapa tuan-tuan? Tidur. Dia kira lena. Allah dalam bas lena. Makan pun lena. Tak makan pun tak apa lagi. Yang penting tidur. Dalam grup yang keempat ni tuan-tuan, Allah, ada seorang tuan-tuan hamba Allah. Sebelum saya cerita, grup kelima, keenam, grup ni tuan-tuan komplain. Kira komplain tak? Allah, bilik air tersumbat. Datang, Ustaz, bilik air saya tersumbat. Saya pergi komplain. Dan tak nak saya naik atas pergi cuci sendiri. Allah, Ustaz, bilik air saya ada macam-macam. Ada seorang makcik tu, Ustaz ni, saya nak beritahu. Kenapa Ustaz bagi duduk dengan seorang makcik? Makcik tu lumpuh. Saya kata Alhamdulillah lah, duduk dengan makcik. Makcik boleh khidmat dengan dia. Khidmat sehari tak apa, 6 hari ya Ustaz. Oh, dia kata tak larat Ustaz, kalau boleh tak nak. Dia kata duduk dengan makcik tu. Dia nak berak pun merangkak. Saya tak puas hati Ustaz. Dia tak hari komplain. Tuan-tuan dia komplain, dia balik. Dia terpijak kain dah. Jatuh dekat Masjid Madinah. Dia merangkak macam mana dia kata kat makcik. Balik dia tu. Ni grup di mana? Tapi yang paling hebat, grup yang keempat. Grup keempat ni ada seorang hamba Allah tuan-tuan. Inilah orang yang paling hebat datang rumah Allah. Datang macam mana? Yang disebut man amana billah. Amana billah macam mana? Dia ni polis pencen. Dia ni dulu kerja sniper. Tuan-tuan tahu tak sniper? UTK sniper ni, kalau ada penjenayah tu, penjenayah ni memang tak ada harapan dah. Dia pergi tembak terus. Dia pergi tu tembak, dia akan stop mati. Bagi tu pam, mesti mati lah. Kira hebat lah. Dia pernah membunuh 22 orang. Dalam Malaysia ni, pakcik tu kata ada 11 orang. Mungkin dalam ni ada. Sniper ni. Orang bagi sharpshooter lah. Tembak tepat lah. Dia tak pernah pergi umrah ni. Tak pernah pergi haji, umur 70. Dia cerita dalam FB dia. Kan, saya pun bawa lah. Sampai di Madinah, dia tak larat tuan. Dia kata, pakcik macam mana ni? Saya kecil mana darah tinggi, ada buah pinggang. Makcik ubat bawa tak? Dia tak bawa ubat. Hari keempat nak tolak pergi Madinah, dia tak ikut program saya. Saya pergi jumpa dia, pakcik macam mana? Tak larat, tak. Ubat bawa tak? Tak bawa. Tak apa. Esok kita nak pergi Mekah ni. Pakcik nak tak Panadol? Tak mau. Saya tak pakai ubat kamu. Itu macam mana? Air jampi nak tak? Air jampi, saya jampi air zam-zam. Air zam-zam tak apa, boleh. Ustaz jampi. Dalam ni beg saya, dalam tu banyak Panadol soluble. Saya pun kali kan ambil Panadol soluble, kubur 2 biji. Bagi dia berbuih tu, bagi dia nampak. Elok dah habis buih, saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi izhabal ba'ashfi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Allah ya narukuni berdan wa salamat ala Samad bin Abu. Samad bin Ahmad kot. Saya pun tiup. Enam pakcik ayat jampi ni, dia pun pegang. Awak pasal lain. Macam Panadol. Dalam hati saya, awak tak Panadol. Memang Panadol. Panadol soluble. Kalau tak buat macam tu, dia tak nak pakai ubat. Dia tak bawa ubat. Dia pun makan minum apa. Esok kebah. Esok tu berpeluh kan. Bila berpeluh, dia kata, pakcik macam mana nak pergi Mekah ni? Alhamdulillah Ustaz, ada jampi Ustaz berkesan. Berkesan apa Panadol. Lalu saya kata macam mana? Jom dia kata, kita pergi Mekah lah. Pergi naik 5 jam tuan. Allah, nampak dia kuat. Sampai saja tuan-tuan di hotel, kita jamaah ke 1 kita turun. Pakcik ni turun, saya kata, pakcik macam mana ni? Kita nak pergi tawaf ni. Alhamdulillah Ustaz sihat Ustaz. Pakcik tak makan ubat, tak makan Ustaz. Alhamdulillah sihat.
Saya bawa biasalah sampai depan pintu masjid tu, saya kata, okey jamaah, ikut saya. Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaba rahmatik. Okey, langkah kaki kanan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dah habis semua, masuk. Bila sampai depan Kaabah, jamaah masuk. Bila masuk depan Kaabah, kata jamaah duduk. Mereka akan ikut saya, semua duduk. Bila duduk, saya kata jamaah angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Mereka angkat tengok. Bila tengok, saya main perasaan. Saya duduk belakang kan. Ya Allah, kalau nak ikut ada duit, kami tak ada duit ya Allah, tapi engkau pilih kami ya Allah. Kalau nak ikut kami lapang, kami tak lapang ya Allah, tapi engkau pilih kami ya Allah. Kalau nak ikut kami sihat, kami tak sihat, kami sakit, kau pilih kami ya Allah. Jadilah pilihan ini ya Allah untuk mengampun dosa kami ya Allah. Ampunlah ya Allah. Duduk di belakang. Dia orang dengar pasti menangis. Yang paling dahsyat menangis pakcik tadi. Pakcik tadi menangis, luar biasa dia menangis. Oh Allah tuan-tuan, orang lelaki ni jangan menangis kata. Tapi pakcik ni luar biasa dia menangis. Kalau yang lain tu dia menangis kontrol. Air mata jangan merintik. Ingus masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Ingus mana boleh kontrol, air mata kontrol kan. Pakcik ni menangis semua. Saya tengok pakcik ni menangis semua lah. Habis kata pakcik, jom bangun, kita pergi tawaf. Bawa pergi tawaf apa semua habis, duduk belakang makam Ibrahim. Kata jemaah, solat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid, sunat tawaf. Habis sunat tawaf, saya kata jemaah, nampak tak hijab Ismail? Nampak tak lampu hijau 3? Nampak itu hijab Ismail. Masuk nanti, kemudian sembahyang di belah kiri. Di dalam Kaabah ada pintu baru taubat. Kata ulama, taubat manusia diangkat ke langit melalui pintu tersebut. Saya sebutlah itu. Nampak tak Multazam? Nampak tak Hajarul Aswad? Kata nampak. Nampak tak pancuran emas? Jangan kata nampak. Okey jamaah, jom bangun, kita minum air kita. Saya duduk belakang, tuan-tuan doa nak. Habis doa, pakcik, jom kita pergi sa'i. InsyaAllah Ustaz, sihat Ustaz. Jauh pakcik, 3.8 km. Tak apa Ustaz, sihat InsyaAllah. Saya bawa depan Bukit Sofa, tengok-tengok Bukit Marwah tak nampak. Jauhnya, dia kata jauh 3.8 km kan. Pergi 600, balik 600, lebih kurang 3.8. Dia pun sampai dekat lampu hijau, dia lari juga bersama saya. Pergi balik, sampai orang pukul 7. Saya tunggu di depan, dia di belakang saya. Saya tunggu depan bangku sampah. Pakcik duduk belakang saya. Dia ulurkan kepala dia. Saya pun tahlul. Ketika saya gunting, saya kata, ya Allah, ampunlah dosa pakcik sangat ya Allah. Kau jadilah ya Allah dosanya seperti mana gugur akan rambutnya ketika saya tahlul. Ampun dosanya. Saya pun gunting. Menangis pakcik. Bila menangis, dia duduk. Saya kata, jemaah, selesai dah sudah akan tanggungjawab saya malam ni. Mungkin esok pula saya nak bawa umrah. Malam ni selesai. Saya nak balik. Tuan-tuan nak balik, jom. Sebab saya nak berberak. Kalau tak nak balik, tidur di sini. Tunggu subuh. Pakcik tu angkat tangan. Saya pun sama Ustaz. Nak ikut Ustaz, nak balik, nak berak. Dia kata, okey pakcik, jom balik. Balik dengan menantu dia, dengan anak dia, dengan isteri dia. Sampai tuan-tuan di hotel, dia naik-naik, masuk bilik air, dia jatuh dalam bilik air. Bila jatuh, dia tak sedar. Menantu dia angkat, tak atas kaki. Esok dia jaga, dia mula kalap. Bawa makanan, tak lalu. Hari kedua tak lalu, ketiga, keempat. Esok nak balik hari kelima. Saya pergi ziarah dia. Pergi ziarah lah, tengok-tengok. Ketuk pintu, dia bangun juga. Bila bangun, saya kata, pakcik sama, sihat ke? Tak larat Ustaz. Ni esok nak balik ni, kita nak tawar hidak, nak tawar wadah, macam mana? Tak apa Ustaz. Larat ke? Larat. Pakcik, mana makcik? Rupanya isteri dia sebelah tu muda. Menantu dia kata, saya tanya lah, pakcik dulu kerja apa? Kerja tembak orang, dia kata. Menantu dia kata, ni pak mentua saya dah bunuh 22 orang. Saya kata, pakcik dulu kerja polis, tembak orang. Mana makcik? Kita ni. Menantu dia kata, ni bapak mentua saya ni dulu umur 30. Kahwin dengan anak dara umur 18. Tu yang mak mentua saya muda. Saya kata, pakcik tu tembak orang, sempat tembak lagi anak dara ni. Dia kata, Ustaz ni buat lawak. Kan dia menggelak apa semua. Saya kata, tak apalah pakcik, esok kita nak balik now. Boleh tak? Boleh? InsyaAllah Ustaz. Dia turun tuan-tuan. Pagi tu menantu dia tolak duduk atas kursi, tak nak.
pejam mata macam ni. Dia kata, pakcik, kita dah tawar wadah, kita tawar hidup macam mana? Dia buka mata. InsyaAllah Ustaz. Larat kan? Larat Ustaz. Tolak tuan-tuan, sampai dekat sana tak larat tolak. Sebab bila tolak, dia jatuh ke depan. Jadi menantu dia letak atas motor, ikat. Bila ikat, pusingan pertama tawaf, pusingan kedua dia tak larat, ketiga ada lemah, keempat lemah, keenam dia mati tengah tawaf. Dia mati tengah tawaf, faham pakcik? Tengah tawaf, mati pula dalam wudu. Sebab tawaf, dia mati pula depan Kaabah. Dia mati pula umrah pertama, umrah terakhir. Itu umrah pertama dia, tak pernah pergi, dan umrah terakhir. Saya kata, ya Allah, pakcik Samad ni Tuhan ambil dah. Dia tuan-tuan, menantu dia tanya, di antara orang yang hebat datang rumah Allah. Allah mati pun dalam rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan ni, innama ya'muru masajid Allah. Orang yang datang rumah Allah ni apa? Orang yang beriman kepada Allah. Ni dia jatuh dah, walaupun boleh tembak orang, mati rumah Allah, dalam rumah Allah. Sebab apa? Menantu dia kata, Ustaz, permintaan pak mentua saya Tuhan makbul. Dia tak makbul macam mana? Ketika packing barang dalam beg ni, dia kata apa? Tak payahlah bawa baju banyak-banyak, bawa 3 beg sudahlah. Isteri dia kata, kenapa bang? Mungkin kita datang 4, balik 3, dia kata. Rupanya balik 3 semua. Mati depan Kaabah. Saya pun tuan-tuan dengan kawan saya 2 orang pergi uruskan jenazah ni. Kan? Mereka pergilah, pergi mandi apa semua, pergi ke bumi ke jenazah sampai dekat 2 hari. Saya lepas tu jemaah berikutnya datang, saya kata, tuan-tuan, alhamdulillah, pakcik Samad jemaah kita yang keempat meninggal dunia di depan Kaabah. Kalau boleh tuan-tuan jangan mati. Kerana apa? Susah saya. Tuan-tuan tolong tangguh lah. Mati di Malaysia dah senang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dengan izin Allah, jemaah ke-7 ke-8, ada satu jemaah yang ke-8 meninggal di Putrajaya. Balik-balik tak sempat tuan-tuan balik rumah, meninggal di rumah anaknya. Tapi tenanglah tuan-tuan, kalau mati di sana susah saya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok, dia mati rumah Allah. Kalau kita tak pernah datang rumah Allah, boleh mati rumah Allah tak? Ni duduk dekat taman ni, di Saujana apa? Desa Saujana. Tapi tak pernah datang. Tepi masjid tu, tepi surau. Tuhan datang tu. Woi! Datang tu. Tiba-tiba mati, bawa datang masjid duduk depan tu. Kita imam duduk belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Allahumma ighfir lahu, minta ampun dosa dia. Dia masa hidup masjid pun tak datang. Patutnya orang macam ni sembahyang di belakang. Kan? Tuan-tuan belakang semayang. Kenapa? Tak pernah datang rumah Allah. Sebab tu wahai desa Sarjana, ni yang dengar ni mesej saya ni, datang rumah Allah. Kalau datang rumah Allah, Allah kata apa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Saya nak tanya betul-betul, siapa penduduk desa Sarjana? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah ramai. Siapa orang luar? Sama ramai tuan-tuan, mana lebih ramai lagi. Orang luar ramai lagi. Ya Allah, tu tak masuk yang di luar lagi tu. Tuan-tuan, desa Sarjana tak ramai tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, buatlah program ini. Sebab apa? Inilah orang yang beriman kepada Allah. Mereka mati esok, bawa depan. Lalu sembahyang di sini kan? Ada apa sembahyang di masjid? Buat? Ada sembahyang di sini lah, apa salahnya kan? Sembahyang di sini, panggil. Mana yang datang, sembahyanglah. Itu lebih ikhlas. Tak tahulah di sini sembahyang dapat duit tak? Jangan gelap. Kami di utara sembahyang dapat duit. Dipanggil tu tuan-tuan, kereta diberi tak? Ikut distance. Kalau jarak dia jauh, dibayar ikut distance. Contohnya kalau dekat, dia bagi RM10. Kalau jauh, dia orang panggil, dia orang bayar RM20-40. Dan orang yang sembahyang tu, tuan-tuan, dia orang dapat duit. Kami di utara. 4 takbir, 4 ringgit. Allah saya. Allah. Bila nak habis tu, semua pintu akan ditutup. Bukan satu pintu ya. Jadi siap akan tunggu. Keluar tu, semua bubuh dalam poket. Kami orang utara. Betul tak? Siapa orang Pulau Pinang? Angkat tangan tengok. Oh Allah yang dah kita. Betul tak Ustaz? Tak ada orang utara. Memang kita macam tu. Tak tahulah di sini tak tahu. Free semua. Dia tak ramai pun tak ada begini. No, Ustaz. Kami orang utara pun duit. Kan dulu dah tak tahulah sampai sekarang. Sebab tu kalau nak mati kena ada 3,000.
Kalau tak ada 3 ribu jangan mati. Tahu tuan-tuan. Tak. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni orang beriman datang rumah Allah. Ni mak kakak-kakak kalau ada kesempatan datang rumah Allah, penuhilah. Kalau lah suami tak datang, kita datang. Macam mana nak buat? Kita ubah diri kita, suami akan ubah. Jangan ubah suami kita. Abang, bila nak pergi masjid? Memang tak pergi, kita datang. Satu hari dia datang. Kan? Sebab kena jadi isteri yang salihah. Salihah macam mana? Suami tak datang. Abang, bangun bang. Saya mengaji, ustaz kata, kalau tak bangun, selimut di pagi ni, selimut tu macam kulit babi. Dia bangun lah. Dia akan bangunnya. Ini isteri tak salihah. Suami bangun. Yang bangun ya. Kalau tak bangun, selimut yang tu macam kulit babi. Dia kata apa? Babi perempuan. Habis kita kata. Sebab apa? Sebab kita nak ubah orang, ubah diri kita. Macam mana? Jadi orang yang beriman. Yang kedua apa? Man amana wal yaumil akhir. Kita nak mati. Ingat bang, mati esok tak ada sembahyang dah. Mati esok tak ada ceramah dah. Tak ada ceramah macam ni nak. Ada tak orang mati dah ceramah? Ada tak? Mati tak ada solat dah. Sebelum mati nak solat, solat sekarang. Nak baca Quran, baca sekarang. Nak zikir, zikir sekarang. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, sebelum kita mati, nak mudah mati kita, selalulah baca sebelum meninggal. Apa dia tuan-tuan? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari. Siapa yang baca ayat ini, Nabi kata, dia mati pada esok pagi, matinya fitrah, tak ada dosa. Sebab berlaku tuan-tuan, saya cerita dalam YouTube, ada seorang Indonesia ni tuan-tuan balik di sembahyang subuh, balik-balik tuan-tuan, dia jatuh-jatuh meninggal. Bila meninggal dia orang Indonesia, tak ada dimandikan jenazah. Isteri dia telefon, Pak Ustaz tolong datang Pak Ustaz ya. Kenapa? Bung Man meninggal, dia panggil Bung Man meninggal. Saya pun bawa 2-3 orang, bawa tuan-tuan, tak ada orang nak mandi jenazah dia, sebab dia pendatang haram kan. Saya pun angkat jenazah dia ringan tuan-tuan, kemudian mandi ke jenazah. Anak kecil-kecil lagi mandi jenazah, dah siap mandi, angkat tuan-tuan, letak atas kain kafan. Bila letak, kami dah lihat lap siap ni. Tengok dekat muka dia penuh dengan air. Saya pun kata, tadi aku dah lap, mungkin terlupa ambil lap ni. Bila lap, keluar air melalui matanya, penuh macam peluh. Saya lap lagi, rupanya peluh. Tidakkah Nabi kata, di antara orang yang mati husnul khatimah, berpeluh mukanya, wajahnya berpeluh ni. Saya pun panggil, ibu, cuba tengok wajah Buman berpeluh dia. Allahu Akbar. Macam mana matinya? Dia kata apa? Ustaz, Buman orang yang baik Ustaz, suami saya. Dia kata tak apalah, ciumlah wajah dia. Sebab cium tak ada masalah. Yang batal yang semayang bukan mayat. Yang batal yang semayang ialah yang hidup. Isteri nak cium suami, tak cium lah. Dia kata, Allah dah cium dah, mayat ni kena dia semayang lain. Kan? Tak ada. Yang batal semayang kita, mayat dah selesai. Dan kemudian dah kapan apa semua. Nak bawa jenazah, kami 4 orang. Masjid jauh. Macam mana nak buat ni? Tiba-tiba datang satu man. Kenapa ramai rumah Buman? Buman dah meninggal. Tak apa Ustaz, angkat jenazah dia masuk dalam bank saya. Kami angkat, letak atas bank, terus bawa pergi. Sembahyang 5 orang, 6 orang. Dah habis sembahyang, kubur dah kali, bawa masuk. Kemudian dah siap pasal tak baca terapin. Saya pun panggil, ibu, apa amalan Buman ni? Suami ibu bagusnya, matinya. Ustaz, Buman ni Ustaz, dia pergi ambil di dalam kereta ni, tengok Quran itu telah dijahit dengan tali yang mengail tu. Orang bagi tali apa? Tali tangsi. Tali tu lah. Ni sampai dia nak kelai dah, nak hancur dah. Buman selalu baca Quran. Dia baca Quran sampai hancur Quran. Lagi apa amalannya? Ustaz, dia keluarkan tasbih. Suami tasbih tu dia kata, Ustaz, dulu sebesar ini. Dia tasbih setiap hari dan setiap malam. Tasbih itu sudah jarang, menjadi manik-manik yang kecil. Dia tasbih sampai kecil manik. Kita tasbih 3 kali sangkut, tak pegang lah. Cuma aku dijamin syurga. Lagi Ustaz, Buman ni tanam sayur Ustaz.
Orang datang beli sayur, bagi duit, dia kata tak payah, kamu makan sayur ni, kamu baca bismillah, aku dapat pahala di akhirat. Tanam sayur, bagi free. Hebatnya sedekah. Allah Akbar. Ni orang sedekah. Sebab tu tuan-tuan, sedekah ni selalulah kita buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pernah saya ceramah di Padang Serai. Masa tu bukan ceramah, baca khutbah. Ceramah. Kita jamaah banyaklah sedekah. Sedekah macam mana? Sedekahnya Allah ampun dosa, murah rezeki. Ada seorang budak, dia ni kerja foreman. Dia ambil RM5. Allah, nanti nak balik nak bubuh minyak. Dia bubuh RM5. Pakcik minta RM2 balik dia. Minta RM2 balik. Sebab nak bubuh minyak. Pakcik tu buat apa? Nak bubuh minyak motor dia kata. Pakcik tu bagi balik lah. Dia balik-balik, dia telefon saya. Masa dia bubuh minyak motor tu, tengok-tengok ada satu van. Van ni Ford Econovan, tuan faham tak? Ford Econovan ni bila nak buka tayar pakcik, dia kena ikut jam, bukan lawan jam. Jadi pakcik ni duduk ikut jam, rupanya buka-buka lagi kucing. Dia foreman, dia tahu lah pakcik buat apa ni, tayar pakcik. Van ni buka-buka macam ni, dia kena buka ni ikut jam. Pakcik tu lawan jam, buka ikut jam. Buka-buka pun dia pun ambil tayar, simpan, ambil ganti baru. Bila ganti baru tuan-tuan, pakcik tu slow, okey dah, bagi 300. Dia telefon saya, Ustaz, silap Ustaz, bagi RM5, minta balik RM2 Ustaz. Kalau tak minta 500 Ustaz. Itu kelebihan tuan-tuan. Dia ni banyak sedekah. Sebab tu marilah tuan-tuan, ni saya nak umumkan, kita nak buat kutipan sikit sebelum saya akan teruskan ceramah ni untuk pembinaan. Mari umumkan juga kutipan sasaran malam ni, insya-Allah nak dapat 20k. Ya kita dapat sosial kan. Mana tamu? Tamu tak? Tamu kutip? Mana sosial insya-Allah. Betul kan? Datang tak kutip? Sekali ya? Mai. Saya pun nak bagi juga. Mai apa? Tabung ada tabung. Sebelah. Okey, jalan. Aku tahu sikit. Jangan bubuh yang RM1. Rugi bang. Tadi bubuh RM2 minta balik, RM5 minta balik. Bubuhlah tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Anfiq ya bena Adam, bagilah. Unfiq alaika, kamu akan dapat balik. Orang muslimat tengok tak? Kakak akipah dia. Dia tu kutip tak? Muslimat banyak tu buat tu. Kalau tak ada duit berantai. Apa salahnya? Aku tak ada kan. Sasaran kita malam ni 20k, 2k, 20k, 2k. Dia 2k tuan-tuan. Boleh tak? Boleh lah seorang RM10. Berapa ada RM400. Boleh insyaAllah. Sasaran tuan-tuan yang dikasih dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia apa? Banyak derma. Lagi apa amalannya? Dia keluarkan satu kertas. Ustaz, inilah amalan Buman selalu baca sebelum tidur. Tengok ayat yang saya baca tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la rabbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tengok saya buka dalam Sahih Bukhari. Nabi kata apa? Siapa yang baca akan ayat ini dia mati pagi esok fitrah tak ada urusan. Ni Buman ni doa amal ni tuan-tuan. Tengok dia mati berpeluh wajah. Pak, kita aman pak. Ni orang yang dia datang dia balik tu, saya tanya apa lagi amalan? Dia balik baru solat subuh Ustaz. Dia mati masih lagi pakai sorban dan jubah Ustaz. Suami saya Ustaz. Allah. Tengok rumah Allah. Dia beryakin dengan akhirat. Dia mati pun elok. Sebab tu wal yaumil akhir wa aqamas salat. Orang yang datang rumah ni orang yang sembahyang. Mesti sembahyang. Ada tak orang datang tak sembahyang? Datang semata nak berniaga? Tak ada. Mesti sembahyangnya. Orang datang rumah Allah, kalau boleh sembahyang, mestilah sembahyang yang elok. Ahsanu amala. Sembahyang takbir bagi yang elok. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar. Itu tak. Ada yang Allah Akbar. Ada yang dalam YouTube Allah Akbar. Tuan-tuan gelak apa? Saya tengok
Aisyah lagi. Macam-macam takbir ada. Tak mau. Ahsanu amala, buat yang terelok. Allahu akbar, jangan dekat sangat. Allahu akbar. Perempuan macam ni. Perempuan Allahu akbar. Ni rapat ni. Orang perempuan tak ada masalah bab takbir. Orang lelaki masalah. Sebab dia orang takbir dalam telefon. Kita ni ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang ni tanam padi Allah. Tu nak ambil padi tuan-tuan. Tuan-tuan kata apa? Sakit Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Tak mau. Ahsanu amala, buat elok. Allah. Dan kata ulama, jangan takbir 2 kali. Was-was. Sekali saja. Datang ikut Imam Hanbali. Niat tu dia lah. Datang rumah Allah, aku nak sembahyang maghrib. Allahu akbar. Ya. Jangan astagfirullah. Was-was, bila was-was tu duduk lagi. Tengok dia gigit. Kenapa mudah? Was-was tu. Allahu akbar. Angkat sekali dah. Ni jangan Allah. Ultraman dah. Ultraman taruh tuan-tuan. Tengok sekali dah. Allahu akbar. Ingat, itu ialah ingat. Kita niat. Jangan pula saja sembahyang maghrib 3 rakaat menurut imam kerana Allah Taala. Itu ingatkan ya. Itu ingat. Niat ni terlintas. Allahu akbar. Ya tu. Jangan was-was. Buat elok sembahyang. Allahu akbar. Ya. Jangan pula ya Allah akbar dia lah. Allahu akbar. Letak. Belah kiri sikit bagi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam mata, makruh. Buat yang terelok. Tengok tempat sujud. Bismillah. Jangan tengok macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang tu makruh juga. Nak buat terelok. Tengok. Macam kampung saya ada seorang pakcik cerita kan. Kami sembahyang Jumaat. Dia sembahyang ni tengok mata ni. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Satu hari sembahyang Jumaat. Kami tengah doa. Dia sembahyang ba'da Jumaat. Dia duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang habis doa. Orang lalu depan dia. Ingat dia tak sembahyang. Jadi doa Aisyah. Kami pakai lalu dia buat macam ni. Bila buat dia tu orang ingat hulur tangan salah. Pakai salah. Nak habis 400 orang tuan, last sekali lenguh. Sebab tu kita kena faham kan. Jangan tengok mata makruh, tengok tempat sujud. Ahsanu amala, buat yang tak elok. Jadi kita datang rumah Allah, jangan buat yang tak elok. Sebab dia jadi ikutan. Tambah-tambah imam tu Allah akbar. Saya kira makmum datang ke beda. Dia buat ulang macam mana? Kita tak payah ulang. Sebab dia was-was. Allahu akbar. Tiba-tiba dia rasa kita makmum. Nanti tak engkau tanggung lah. Kita jangan pula Allah Pak Imam 2 kali pula. Astaghfirullahaladzim. Tak perlu. Dia 2 kali, kita sekali. Sebab kita kira yang pertama Allahu akbar. Lantak je lah. Sebab kita ikut imam. Bila ikut imam, ikut apa imam buat. Kalau dia tambah rakaat, kita subhanallah. Dia duduk. Apa ni subhanallah ni? Dia berdiri juga. Subhanallah. Dia tak tahu juga. Kita ikut imam, kita berdiri. Kecuali dia terbijak. Tengok-tengok ada teks cicak. Kita subhanallah. Dia senyap. Kita mufarakah. Kita niat mufarakah. Kalau tak nak ikut, niat mufarakah. Kalau kita niat imam nak ikut, dia tambah rakaat, kita tambah aja. Ya, kita tambah, kita sebut subhanallah. Dia pun tak tahu juga. Dia duduk turun lagi. Sembahyang maghrib 4 rakaat. Oh, bismillah. Subhanallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut imam, kita juga kena ikut dia. Kemudian macam mana? Kita sujud. Sujud sahwi. Sebab tu kita kena faham. Ni sembahyang buat yang terelok. Ikut imam, ikut betul-betul. Takbir, Allahu akbar. Tengok tempat sujud. Lagi apa? Baca elok-elok. Macam kita bercakap dengan manusia, kita bercakap di hadapan Allah. Ni dengan manusia. Assalamualaikum Ustaz, lama tak jumpa. Cakap dengan elok dengan saya. Tiba-tiba cakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan bayang, cakap dengan abang. Abang, lama tak jumpa. Cakap dengan saya. Ustaz, lama aku baru nampak.
Dia cakap dengan Allah. Allahu Akbar. Saya pernah dipendam tuan-tuan, ada seorang pakcik duduk belah saya. Cakap elok. Lama tak datang Ustaz Kunci saya. Lama dah tak panggil. Panggil datang kan. Jujur Ustaz imam dah jadi imam. Jujur. Yang ni pun masuk. Mayang dia duduk sebelah saya. Allah Akbar. Saya duduk sebelah. Ganggu dia. Batu amin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Saya alhamdulillah dengan saya ikut. Dia ada wala tototo, wala tototo. Saya ada wala tot dengan aku wala tototo. Ganggu orang tu. Tuan-tuan tak percaya gelak apa sakit tengok aja insya-Allah lagi. Macam-macam ada. Yang paling teruk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah asyhadu. Duk tengok. Lepas tu dia buat Imam Hambali, Imam Hanafi. Duk tulis. Kita asyhadu. Dia tengok. Bila nak habis orang tua ni. Dia ganggu bang. Jangan ganggu orang. Buat ahsanul amalah yang terelok. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut Imam Syafi'i. Sudahlah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sunat tengok. Sambil kita taslim dalam hati ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan ini semua malaikat Allah. Pernah berlaku ada seorang Bilal untuk pakai sopan dengan reda sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyamuk gigit. Kita ni cover takut tak berangkat. Ini bukan bodoh mangkuk ayun. Sebab tu kita jangan buat benda yang Allah mahu. Ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Kemudian tambah sikit. Allahumma sabbit apa? Sabbit qulubi ala dini. Ya Allah, tetaplah hatiku di atas agama kamu ya Allah. Bagi simpel saja. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang terelok sembahyang. Sembahyang terelok sebab ni aqamus salat wa ataz zakah. Keluarkan zakat. Ingat, bagi kita dapat. Tuan-tuan bagi sikit tadi. Kalau boleh bagilah tuan-tuan. Kalau sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Sikit ingat lagi. Banyak kita ada untuk keperluan hidup kita. Tak rugi bang. Tuan-tuan tengok saya datang dengan bel payah. Baru ni datang tuan-tuan. Nak pergi umrah. Orang bagi tuan-tuan datang. Ustaz, nak tengok BMW X5. Saya tahu apa ni? Ustaz ambil tak Ustaz? Nak pergi BMW ni? Ambil. Ya Allah, bukan Myvi bro. BMW. Nah ambil Ustaz. Saya kata ni pegang BMW tu macam ni. Allah Akbar. Betul ke abang nak bagi saya? Ambil ya Ustaz. Ni macam mana ni? Geran. Saya bayar tak habis lagi. 2018 baru habis. Saya kata tak apalah. Kalau macam tu saya bawa laju. Saya bawa kadang-kadang 200, 220. Tak apa Ustaz. Kalau kena saman, tak apa saya bayar Ustaz. Kalau saman dia bayar. Saya kata nanti kalau road tax mati macam mana? Kalau road tax mati saya bayar. Minyak Ustaz buat. Minyak Ustaz buat. Kalau dia buat, alhamdulillah. Tengok orang bagi BMW. Saya kata kenapa bagi BMW ni? Ustaz ceramah orang dapat hidayah. Kereta yang berpusing, kalau ikutlah pahala tu kereta roda tu, saya dapat pahala seperti roda berpusing. BMW bang. Orang bagi macam tu kan. Saya kata ya Allah, upah-upahnya tuan-tuan saya dapat tu macam apa? Macam mana? Saya bawa 350 tuan-tuan jamaah umrah. Saya dapatlah seorang tu adalah sikit komisen. Saya buat macam mana? Saya cari ibu tunggal. Mana ibu tunggal ni? Saya tajak 6 orang. Rupanya tajak orang Allah bagi BMW. Tuan, bagi Tuhan bagi balik. Ada seorang makcik tu saya kata jom pergi umrah. Tak ada duit. Saya kata banyak-banyak, ada sikit lagi tak cukup. Tak ada duit apa, sikit lagi tak cukup. Berapa? 6,690. Saya kata bukan tak ada, bukan sikit tak cukup, tak ada langsung. Betul makcik ada duit tak? Ada berapa? Ada 50 ringgit. Bagi saya. Ustaz ada berapa? Bagilah. Bulan 12 kita pergi Mekah. Bulan 3 kata nak 50 ringgit. Ya. Saya kata 50 ringgit ni naik bas turun KLIA balik. Tapi saya dah bawa makcik bulan 12. Makcik nak tak? InsyaAllah bulan 3 tahun lepas saya pergi, saya doa di Jabal Rahmah. Ya Allah, kebukalah ya Allah pintu rezeki untuk ni Kak Nah ni, makcik Nah ni. Dia nak pergi umrah ya Allah. Ya Allah, kau bukalah ya Allah pintu rezeki nak. Bulan 10 dia datang.
bawa 4,000. Ustaz nak, saya tahu apa ni? Ustaz berniaga laku lah Ustaz. Saya jual ikan Ustaz, ikan busuk pun laku juga. Ya Ustaz nak 4,000. Bagi 4,000. 2 minggu lagi nak tolak, duit dia tak ada. Naknya kita ada duit. Jadi bila dia ada duit, kita tanya orang lain. Anak ada dengan 6 orang. Bila 6 orang anak dia tuan-tuan, anak dia kumpul duit 2,000 lebih tu bagi saya. Dia datang, Ustaz 2 minggu nak tolak duit, tak ada lah Ustaz. Kita tak pernah, tak ada apa saya nak bawa makcik, nak bawa kat nak pergi makcik. Alhamdulillah Ustaz, naik Jabal Rahmah, saya panggil ibu tunggal dia yang saya bawa ni. Saya dekat nak doa. Nak doa apa? Ya Allah, murahkan rezekiku. Dia pun amin. Kak Nah tahu dah, Kak Nah datang umrah ni, siapa yang bayar? Ustaz lah. Dah, yang bayar ni anak Kak Nah, kumpul seorang sikit, mereka bagi kat saya. Kak Nah, doa untuk anak-anak. Dia pun, ya Allah, anakku. Dia sebut seorang-seorang menangis dia. Tuan-tuan, dia doa di sana ni, tuan-tuan. Dia doa, Masya Allah, anak dia bulan 3 ni Nabi. Tuhan buka pintu hati anak Allah. Sebab tu tuan-tuan ingat, ni, kita bagi ke orang, Allah bagi kat kita, tak rugi. Zakat, tambah-tambah zakat. Ni, orang beriman. Tambah apa? Man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah. Orang yang datang rumah Allah ni, orang yang tak takut kecuali Allah. Ni kita takut manusia, datang rumah Allah, takut. Nak duduk depan. Penceramah siapa? Ustaz Abdullah tadi, pangkah awal-awal lagi. Tuan-tuan jangan pangkah saya. Saya bukan calon politik, calon pilihan raya. Saya hanyalah ustaz biasa. Saya juga bukan pembangkang. Saya tak bangkang. Saya penyokong kerajaan. Ni habaq ni nampak ni. Habaq dah, saya penyokong kerajaan. Sebab saya tak pernah lawan kerajaan. Kerajaan kenakan GST, saya bayar. Betul. Kenakan income tax, saya bayar. Minyak naik, aku tak lawan. Aku masuk juga minyak. Walaupun dia orang kata RM20 sama aja, tapi memang sama, liternya kurang. Tapi saya tak pernah bangkang. Jangan kata saya lawan kerajaan. Minta maaf no, ini nak barang. Sebab saya cerita dalam YouTube, saya pernah balik pada Kuala Lumpur, Terengganu, naik kereta, masa tu Camry. Pukul 3 pagi sampai traffic light, kerajaan kata lampu merah berhenti. Saya tak lawan, saya berhenti. Pukul 3 pagi berhenti. Ada kancil datang 660, dia bunyi horn. Pon, dia suruh saya lawan. Saya kata saya tak lawan kerajaan. Lampu merah bro, berhenti. Dia bunyi pon. Saya kata tak apa, tunggu. Kan, elok lampu hijau, saya pun jalan. Dia potong saya. Dia pon, dia buat tidur. Dia pecut 100, 660. Saya 12, cucuk. Ustaz pun jarak tuan-tuan. Dia 12, saya 13. Dia 14, tak boleh tolak dah, tak boleh pergi dah tuan-tuan. Saya 15. Dia lagu, saya lagu. Dia kono, saya kono. Dia kiri, saya kiri. Dia kanan, saya kanan. Dia kono, saya kono. Dia masuk masjid, saya masuk masjid. Dia berhenti, saya berhenti. Dia buka pintu, saya buka pintu. Dia lari, saya kejar dah. Dia masuk jamban. Rupanya dia nak terberak. Rupanya dia bunyi horn tu, tak boleh tumut dah bro. Saya ingat dia suruh lawan kerajaan. Rupanya member tak tahan. Sebab tu tuan-tuan yang dizati, ni orang yang datang rumah Allah, jangan takut manusia, takut Allah. Saya pernah baca khutbah dalam YouTube, saya tanya, tuan-tuan, kita ni orang Islam, kita kena laksana hukum Allah. Sebab khutbah saya 20 minit lah. Ni pernah di Kajang ni tak panggil lagi lah. Putrajaya tak boleh masuk langsung. Tak tahulah tuan-tuan. Sedangkan mufti tu kawan baik saya, forum sekali. Tapi bila naik, dia tak panggil saya dah. Takut je. Takut apa? Saya bukan suruh bunuh orang, betul tak? Baca khutbah, saya pernah baca di Penang. Kita orang Islam kena laksana hukum Allah. Ini umat Islam langgar hukum Allah. Mana boleh? Ada seorang angkat tangan. Ustaz, hukum-hukum Allah apa? Kapal Sing pun tak suka. Ustaz nak kata apa? Saya kata, abang tegur saya dalam khutbah, abang lawa. Abang dah habis pahala Jumaat. Dia angkat tangan, mampu ni. Orang utara ni mampu itu biasa. Mampu orang dengan belah. Mampu itu biasa. Kami kalau bangun pagi, mampu tu maksud dia tersangat-sangat. Maksud dia tersangat-sangat. Maksud kalimah taukid lah. Kalau bangun pagi tak arah, letih nak mampu. Letih nak mampu, tapi tak mampu pun. Memang biasa. Kadang-kadang orang lapak nak mampu, lapak pun nak mampu, tapi tak mampu pun.
Lepas tu dah kenyang dah. Kenyang nak mampus. Kenyang nak mampus. Lepas tu dah kenyang mengantuk nak mampus ya. Lepas tu memang mampus tu. Sebab tidur mampus. Sebab tu ni mampus ni kata. Saya kata abang, saya nak bagi contoh. Ni dalam rumah Allah takut apa? Hati tu ada juga takut, tapi takut apa di rumah Allah? Mati syahid. Saya kata abang tegur saya, alhamdulillah. Tapi saya nak buat satu contoh. Saya postman nak hantar surat rumah Cina. Tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing tu menyala. Saya terkejut. Anjing kejar saya, gigit punggung saya. Itu biasa. Anjing menyala, gigit punggung postman. Biasa kan? Ini seorang postman pergi rumah Cina. Ada anjing menyala. Postman menyala. Anjing terkejut. Postman kejar anjing, gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Saya kata, kalaulah orang bukan Islam menyala hukum Allah, itu biasa sebab dia bukan Islam. Ni kita orang Islam, nama Muhammad, nama Abdullah, menyala hukum Allah. Ini luar biasa. Saya kata, Islam apa kita? Kalau aku tu mahu, kalau mati, mampus aku. Rupanya yang tegur tuan-tuan 3 line bro. 3 line je geng. Dia bawa 30 orang. Habis-habis bang, hidayah milik Allah bang. Rupanya saya sebut macam tu, Tuhan buka pintu hidayah. Ketika saya sembahyang tu menggigil saya. Tuan-tuan baca Fatihah pun tak sedap lah. Nak buat sudih jadi bukan sudih yang kubis kan. Allah tak jadilah yang menggigil saya ni. Habis tuan-tuan bagi salam, tengok-tengok baca doa. Jawatan kuasa masjid balik semua. Tak tunggu saya. Dia kata lantak susah tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan bangun. Dia kata nanti takut apa? Aku mempertahankan kalimahmu ya Allah. Nak jadi apa? Hanya milikmu. Duduk rumah Allah. Keluar-keluar tuan-tuan dengan tegur saya tu. Tuhan buka pintu hidayah. Kawan dia tunggu di dekat pintu masjid sampai kereta saya. Saya jalan. Dia kata apa nak jadi pun, aku ada 2 tangan. Dia orang 30, semuanya 2 pun jadilah. Yang 28 bantuan dia. Apalah 2 pun jadilah kan. Keluar juga. Apa jadi salam saya. Ustaz, kami baru faham Ustaz. Saya orang Islam, takkan nak lawan hukum Allah. Allahu Akbar. Kita terima kasihlah, dalam hati lega. Lepas salam tuan-tuan, buka pintu. Dia orang buka pintu saya. Masuk Ustaz, cabut terus tuan-tuan. Tunggu lagi, bala dah lepas. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, orang yang duduk rumah Allah jangan takut kecuali apa? Allah. Walam yakhsha Allah. Kita takut dengan manusia, itu masalah. Nak buat apa? Tak boleh. Semua takut. Buat dulu. InsyaAllah dia akan dapat kelebihan lepas tu. Ni kita buat ceramah ni tuan-tuan. Buat ceramah, kira orang datang. Saya tanya, yang datang ni siapa umur 40 ke bawah? 40 ke bawah. Tengok semua anak remaja. Orang muda ramai kan. Kalau tak buat remaja macam mana nak tarik kita? Nak tarik untuk dekat dengan agama Allah. Siapa 40 hingga 60? Memang separuh lah. Siapa 60 ke atas? Tak ada dah mati habis lah tuan-tuan. Ada seorang nanti. Kalau undi tuan-tuan menang dah tuan-tuan kita. Kalau orang pertama tak ada dah tuan-tuan. Yang kita kalah teruk dulu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, guna kesempatan. Wahai anak muda, jangan takut manusia. Ni kita datang rumah Allah. Walam yakhsha Allah. Maka disebut fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya kesanya mereka inilah yang dapat petunjuk. Nak dapat petunjuk tuan-tuan, rumah Allah disebut 5 tadi. Pertama orang beriman, orang yakin akhirat, keluarkan zakat, sembahyang, keluar zakat, kemudian tak takut selain pada Allah. Maka mereka yang dapat petunjuk. Nak dapat petunjuk di rumah Allah. Dia cerita, saya pernah tuan-tuan baca khutbah di satu masjid. Masa tu tuan-tuan hari raya, jatuh hari Jumaat, saya baca khutbah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari raya. Kalau boleh tuan-tuan lepas ittaqullah kan, tuan-tuan balik dah. Siapa ada mak ayah, minta maaf dengan mak ayah. Ini hari raya. Kita kosong-kosong, dia kata. Buat nada saya apa semua, pakat menangis saya doa. Datang seorang abang, umur dalam 30-an. Ketika duduk salam, dia datang. Datang badan ni macam mak sado. Dalam hati saya, nampak macam dia nak tumbuk saya. Saya pun sedia untuk ditumbuk. Dia datang-datang, bukan dia tumbuk saya, dia hulurkan tangan, dia cium tangan saya. Kemudian dia peluk saya, menangis atas bahu saya. Saya kata, abang kenapa menangis? Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya tak menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak cakap dengan mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun. Saya kata, kenapa bang? Kerana masalah harta faraid. Saya kata, bang,
harta dunia boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Simple aja bahasa. Menangis, angkat-angkat, ingat penuh je. Kita nak buat macam mana abang? Lap saja lah. Dia tengok muka saya tak bang, balik bang. Mak ayah ada lagi? Ada ustaz, dekat dia. Balik bang, mak ayah, mak kita, dia melahirkan kita, dia membesarkan kita. Ingat, abang buat tak elok dengan mak ayah, anak akan balas. Macam mana abang buat? Petang tu dia balik. Dia telefon saya, ustaz saya bawa kereta. Rupanya mak dan ayah saya menanti. Takkan mak ayah nak pergi mana? Menanti saya. Bila saya parking kereta, belum sempat saya buka pintu, mak melumur kat saya. Buka pintu, tarik tangan peluk. Dia kata apa? Mak ucap dulu, wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Dia kata, ustaz, bukan saya minta maaf, mak minta maaf kat saya. Lalu saya kata, mak tak ada dosa dengan saya ada dosa dengan mak, maafkan saya mak. Menangis dua orang. Rupanya dia tak tahu, 16 tahun tak balik, ayah dia lumpuh dah. Ayah ni tengok anak ni balik, ayah ni jalan juga pegang buka. Sampai kat pintu tak dapat dah. Saya tengok ayah saya lumpuh, saya meluru kat ayah, saya pegang buka, saya buang, saya peluk ayah. Ayah bisik kat telinga, wahai anakku, kenapa tak balik? Kalau kau ada dosa dengan kamu, maafkan ayah. Tiba-tiba mak saya peluk dari belakang, kami dah maafkan kamu wahai anakku. Dia kata apa? Hari yang paling hebat dalam hidup saya bukan hari pertama kami, bukan hari pertama dapat anak, tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, kami dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Hidayah di rumah Allah ketika baca khutbah. Tapi kita tuan-tuan baca khutbah Allah Selangor, alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur. Saya elang jalan lena habis. Sebab tu tuan-tuan panggil saya baca khutbah. Tak lena ya. Saya tengok siapa lena kan. Sebab Nabi kata apa? Ahmar ainahu, bila baca khutbah ni merah mata Nabi. Wa ala sautu, tinggi suara. Saya bukan merah mata, saya tinggikan suara. Siapa yang tidur tu, saya tengok siapa tidur. Hei, jangan tidur. Tahu betul? Ini baca khutbah. Tuan-tuan nak tidur. Itu yang saya cerita, Sungai Buloh dia pernah baca khutbah. Kebanyakan pegawai kerajaan. Dia orang datang awal, tapi duduk tepi-tepi tu. Yang tepi-tepi tu pegawai kerajaan tu. Sama ada pencen ataupun bukan pegawai kerajaan. Dan dia lah duduk tepi-tepi. Pencen dah, tak tahu nak buat apa. Kita mahal. Duduk tepi, lena semua. Saya kata, oh lena, tak apa-apa. Lepas ittaqullah tu. Kan, saya boleh ittaqullah habis. Hei, jangan tidur. Pakai buka mata. Dia khutbah apa? Rupanya ada seorang pakcik pegawai kerajaan. Dia pencen dah, duduk di belakang. Dia terkejut. Dia kata, jangan tidur. Dia terkejut. Bangun. Wajak. Kawai kurang ajar tuan-tuan. Lepas tu terus start kereta balik tuan. Memang kurang ajar betul pakcik tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, rumah Allah ni tempat hidayah Allah SWT. Khutbah membawa. Ini khutbah ya Allah. Pulau Pinang sekarang. Selangor sekarang okey lah. Dulu Selangor lena semua. Masa mana nak lena? Khutbah. Cari parking elok. Habis dah. Macam pernah buat tuan-tuan. Tapi sekarang Selangor dah okey lah. Kalau Kedah, problem Kedah ni sebelah Sungai tadi okey ni. Naik atas. Ustaz Allah naik atas dan alhamdulillah pernah tuan-tuan di masa tu ambil master dekat Isania. Ni, pensyarah universiti, pensyarah profesor baca. Alhamdulillah. Lepas ittaqullah, kita hendaklah bersemangat menyambut 31 Malaysia lah tu. Menyambut satu Malaysia. Kerana semangat yang ada ini memberi kekuatan kepada kita. Semangat apa? Lena semua. Patutnya tuan-tuan, kita menyambut satu Malaysia. Kita hendaklah bersemangat. Suara pun ini bersemangat. Profesor seorang duduk sebelah saya. Duduk itu kan? Saya kata khusyuk sungguh profesor. Lepas tu dia ni. Kan? Saya kata kiri. Dia kiri. Dia kata kanan. Lepas tu depan. Depan semua. Dia kata belakang. Oh, jatuh dia pakai kain. Dia bayang apa yang nampak. Oh, dia angry bird. Tersedak tuan-tuan. Oh, baca
bagi power sebab ni tempat rumah Allah. Nak berikan hidayah manusia, aku tempat mau bagi power. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ingat, di Syria telah terbunuh umat Islam. Apa yang kita buat bantuan untuk mereka? Dengar macam mana? Macam kosong macam nak bangun perang tak? Ini tuan-tuan, di Syria telah terbunuh. Hendaklah kita bantu mereka. Tuan-tuan, yang dengar tu, bantu tu. Bantu macam mana? Aduh, kau tak mau bagi power. Pulau Pinang, ya. Dan Selangor, tuan-tuan pergi Melaka. Alhamdulillah. Saya pernah tadi Penang. Masa tu kan majlis Universiti Islam Antarabangsa buat apa? Program bakti siswa. Jadi dia orang bagi teks. Imam tu naik, alhamdulillah dapat ittaqullah. Alhamdulillah kita hari ini menerima kunjungan daripada Universiti Islam Antarabangsa, daripada apa ni? Daripada pakulantai pengajian Islam. Pakulantai rupanya fakulti. Orang dengar pakulantai rupanya fakulti pengajian Islam. Di apa nama? Dia apa? Bangan Jaya. Bangan Jaya lagi teruk. Dia jadi imam. Kan Allahumma ajirna minan nar. Masa tu saya duduk belakang, dia doa, Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna minan nar. Saya pun habis, dia kata siapa jadi imam tu? Pak Cik tu, dia baca tak betul. Sepatutnya Allahumma ajirna. Kami ikut lama dah ustaz. Saya kata ikut lama dah, tak betul. Tak betul macam mana? Allahumma ja'alna dia baca. Makna apa? Allahumma ajirna, minta jauh. Allahumma ja'alna, minta ya Allah jadilah kami ahli neraka ya Allah. Oh, Masya Allah, lama dah. Dia kata pergi tegur. Jangan ustaz, jangan tegur. Dia dulu kini selamanya. Kalau tegur ustaz, susah ustaz. Saya kata tu macam mana? Lantak dia. Allahumma ja'alna. Jadi imam tuan-tuan berpuluh tahun dah baca. Sebab tu kalau boleh jadi imam ni tuan-tuan, ingat, nak dapat hidayah, imam membawa. Ni PA system mau sedap. PA system. Hello. Hello kering. Yang dua kan dalam ni. Hello. Dalam ke luar ni? Hello. Tu dalam. Mati buang-buang banyak. PA mau sedap kan? PA. Bagi ada ekor sikit bila hakok. Dia kok. Ini ramsam hakok apa? Tak tahu. Bagi sedap sikit. Baru imam tu baca sedap. Abang imam konsentrate betul. Ini pernah berlaku di Padang Serai tuan-tuan. Imam tu balik Mesir. Tapi ya Allah, ni bubur mic apa? Telefon dekat sini. Dia baca punya sedap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita layan lah. Masa tu sembahyang tarawih. Ar-Rahmanir Rahim. Tiba-tiba telefon dia tak tutup. Cindailah Siti Nurhaliza tuan-tuan. Lepas tu kan apa nama telefon dia tu jenis yang tutup kan. Dia nak buka lambat tu. Allah. Jadi kita duduk layan. Cindai dia lah. Allah. Macam-macam ada. Ada satu imam kampung saya tu balik. Baru beli kereta baru. Kereta Honda Accord, Honda Civic tak. Rupanya dia lupa tutup. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang masuk pakai Allah. Kami dengar imam tak khusyuk. Rupanya kereta tak kunci. Orang masuk tekan, batal tak semayang? Tak batal. Cuma dia gerak, tak batal. Tapi khusyuk tak ada lah. Kalau pergi Mekah macam-macam, tanya syarah, macam-macam ada. Pernah berlaku semayang sebelah saya. Ni, pakai dengan egar lama cukup. Allahu Akbar. Orang Arab Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Telefon bunyi. Lagu bang, lagu Mahir Zain. Lagu Mahir Zain. Dia boleh bawa masuk tangan. Ana salat. Batal semayang tak? Tak batal sebab dia cakap Arab. Makruh lah. Tak batal. Ana Arab salat. Arab juga tak batal. Ana salat tak batal. Jangan pula. Tengok semayang ni. Tak jumpa balik lah. Itu batal. Itu batal lah. Cakap Arab. Ana salat. Tak batal. Tapi makruh batal kan. Tapi kita ni imam tuan-tuan, kalau boleh buat elok-elok lah. Ni Arab pernah berlaku sebelah saya. Pakai dengan ikat
Kan? Dia lupa bubuh tali. Terlepas anak dia buka. Dia bersemayang Allah. Bismillah. Dia boleh. Allah. Problem betul lah tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, rumah Allah yang mana tak elok tu apa. Kalau boleh kan, khutbah bagi power 9.25 dah tuan-tuan. Khutbah bagi power buat elok-elok. No, khutbah tu bagi orang faham. Jangan lama, 20 minit sudah. Saya kalau baca khutbah 20 minit. Tuan-tuan panggil lah 20 minit pasti menangisnya. Sebab apa? Kita pandai nak tarik. Bukan senang nak baca khutbah tuan-tuan. Tak perlu teks. Ini pakai teks sah. Saya pergi di Johor, dia orang tak bagi saya baca khutbah. Saya kata apa? Nak baca khutbah? Dia kata tak boleh. Tak boleh kerana ustaz pakai teks. Saya kata apa? Saya nak bagi orang menangis. Tapi tak dapat. Saya minta juga, akhirnya dapat juga. Baca khutbah 20 minit. Menangis habis. Sampai tu apa Bilal pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Ini jatuh tadi penuh. Lepas tu nah ustaz. Saya tengok. Oh ya. Lagi dibuang tentang ni. Kau menangis tuan-tuan. Tu Bilal kau menangis. Sebab apa? Sebab orang ayat tidak akan. Sebab tu kita ni. Saya sebut ni tuan-tuan. Ni kelebihan orang yang datang rumah Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita jadi makmum. Kita hargailah tuan-tuan kuasa masjid yang ada. Imam dan nanti dah ikutlah dia. Jangan kita mufarakah selalu. Jangan kita pertikaikan mereka sebab kita lantik. Kalau tak nak, tuan-tuan kuasa gugurkan mereka. Lantikkan baru. Kalau mereka ada berfungsi, pertahan mereka. Tuan-tuan, 5 minit lagi. Betul kan 5 minit ni? Betul lah. 5 minit lagi. Masjid Pajak Song di Pulau Pinang. Dulu ni Allah tahu. Jawatan kuasa masjid tua-tua semua. Bukan tua-tua ni tak bagus. Kalau boleh bagilah orang yang muda sikit. Tua-tua semua. Sekarang ni yang naik Ustaz Fitri, Khairul Fitri, ya, umur 30-an. Baru ni katanya ada Faiz Sobri. Dia di antara ahli masjid tuan. Tu yang beli bola. Ahli masjid. Balik baru ni kita bawa dia sebelum tu pergi masjid pakai jubah semua cukup. Dia di antara pemain bola sepak yang tutup aurat. Ni orang masjid ni, Faiz Sobri. Kita kerahkan anak muda, sokong dia ketika mana kan masuk ke dalam apa puskas kan. Di antara anak muda kita masuk dalam WhatsApp, bantu dia, support dia. Dia dapat undi terbanyak. Dia orang yang baik tuan-tuan, kaki semayang. Orang macam ni kita nak. Dan kita buat, kalau boleh tuan-tuan panggil dia buat forum. Dia cakap agama. Orang yang nak agama pandai main bola ni dia tak nak. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni ustaz ni orang kreatif. Dia kuliah 1 hari tuan-tuan pergi masjid Pajak Song. Kuliah 1 hari 6 kuliah. 6 kuliah. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. 6 kuliah sekali. Orang dulu ya Allah. Kuliah apa pun tak ada. Baca khutbah alhamdulillah. Alhamdulillah, lena semua. Sekarang ni alhamdulillah. Sebab tu boleh ni. Masjid As-Surau Al-Firdaus. Nama Firdaus dah. Firdaus ni apa? Di antara taman surga Allah. Kita jadikan surau Firdaus ni apa? Panggillah siapa-siapa saja datang. Datang ke masjid jangan sekat. Kalau sekat kita pecat mereka. Ganti yang baru. Boleh? Siapa pengurusi? Bukan. Jangan takut mesti. Takut apa? Sampai masa kita mati juga. Pokoknya kita tinggal, orang sebut nama kita. Tidak. Abang Haji nama apa? Azhari. Abang Haji Azhari tak ada. Dia jadi musi surau. Alhamdulillah makmur surau. Dia tak ada. Orang sebut nama. Tidakkah menjadi kebaikan tu? Tidak. Kita lah buat yang elok. No? Jangan takut Abang Azhari. Umur berapa dah mati? 58. Saya 50. Nampak muda kan? Abang Haji nampak tua. Dah 50 dah. Abang Haji 54. Jangan takut. Dah pencen lah? Belum lagi? Kerja apa? Di Jabatan Perangkat. Bayar dia jaga. Nanti dia tukar sabar. Dengan susah hati rezeki Allah punya Allah bagi. Saya dulu cikgu gaji masa tu 4,000 lebih. Saya berhenti saja. Tak fikir pun nak dapat apa BMW, naik bel payung. Tapi Allah Tuhan bagi rezeki minum buah. Boleh buat pula mahat tafiz. Pergilah mahat tafiz saya. Saya syurga tuan-tuan orang Gajah ni. Baru ni orang Bani datang duduk sini saya. Ada sini pun cukup. Ada sini, ada kolam renang, ada gelanggang futsal.
ada gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton. Boleh main badminton. Ada memanah archery, ada kuda mana. Buatlah, ada sama-sama sini kan. Pergi tengok macam mana kita buat. Kita buat macam mana? Kita tak bikin rumah dalam tabung, kita ceramah aja. Pakai YouTube. Pakai YouTube, orang masuk dalam akaun. Sebab lebih safety. Masuk dalam akaun, nak keluar pakai cek. Susah kita nak tipu. Kalau kita di rumah ni takut ada penipuan kan. Sebab tu tuan-tuan, kita masuk dalam akaun. Alhamdulillah, dapat kutip dekat 456 juta buat ma'atafiz. Orang masuk ma'atafiz tu yang penting hafal Quran dan boleh main badminton. Baru ni kita menang tuan-tuan. Pista Persatuan Ma'atafiz seluruh Malaysia. Naik Johan, Penang naik Johan. Kuala Lumpur menang. Macam Johan. Sekolah saya tu naik Johan, tuan-tuan. Main bola, main macam Ronaldo. Dan tengok Tafia. Baru ni badminton Solomon seluruh Malaysia buat di Pulau Pinang. Persatuan Ma'atafiz menang Johan. Ni kecil-kecil lah. Pasal ni adik-adik besar ni. Betul. Jumping smash bro. Budak-budak umur 12 tahun menang. Baru ni kita buat pertandingan guru-guru kan. Guru-guru Pulau Pinang. Dia orang kita hantar wakil. Masuk, guru kalah. Guru tu tengok Ma'atafiz, dia orang buat main-main lah. Angkat lambung dia orang smash lah. Kalah tuan-tuan. Lain kali balik tak peta balik terus. Malu. Kita nak macam mana? Wajib hafal Quran, wajib sukan. Saya minat sukan. Alhamdulillah, belajar kita boleh main sukan, hafal Quran. Satu hari satu buka. Kalau tak hafal satu buka, tak boleh main apa-apa. Dan saya buat macam mana? Daripada futsal, daripada main badminton, daripada archery lah yang bantu Ma'atafiz. 8 orang anak yatim free of charge. Ditanggung semua. Di antaranya apa? Ada seorang hamba Allah bantu saya. Dia buka kafe. Kita tengok dekat Tol Batu 3, kafe UAK. Ada seorang hamba Allah, dia buka kafe. Dia buka, jadi tuan-tuan pergi makan, keuntungan tu masuk sekolah saya. Guna nama mana? Bukan saya pula, guna nama mana? Macam UAK tu saya bilang, you Ustaz A. Abdullah A. Khairi. Kita pergilah makan, tapi harga dia mahal sikit lah. Sebab sewa pun 11,000. Bawah tu ada gokak. Kita minta main gokak, boleh makan. Macam-macam ada UAK, nasi goreng saya, mi goreng saya, UAK saya. Memang saya suka dia tu. Jadi saya pun buat menu tu lah. Dekat Tol Batu 3, kafe UAK. Memang cantik, nak buat family ke, nak buat gathering, buat kahwin situ pun boleh. Tuan-tuan makan di situ, bantu Ma'atafiz saya. Macam ni cara dia. Kita nanti derma orang marah kita. Sampai nak tukar kereta pun tak boleh. Orang tahu tukar kereta tu di derma tu. Nak buat rumah, tu bumbung tu di derma. La ilaha illallah, macam dah pun lapar sangat di derma. Kita pun ada kerja kita sendiri kan. Kita bawa umrah, bawa punya haji, itulah pendapatan hidup dia. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, cukup dah setakat tu 9.30 dah. 1 jam setengah dah. Dan ceramah tuan-tuan. Semoga yang memberi akibat bagaimana jawatan kuasa masjid dan kita untuk penuhi rumah Allah. InsyaAllah kita akan jadi orang yang beriman kepada Allah. Saya setakat itulah. Dan tuan-tuan saya nak bagi free tuan-tuan pada hari ini kalender. Ada baki lagi. Kalender Ma'atafiz saya lah. Dia ambil lah seorang satu. Kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang itu ada akaun lah. Masuk nanti lagi bagus daripada masukkan dalam tabung. Dan ada beberapa buku saya yang terbaru. Saya jual macam itulah. Buku saya boleh dapatkan. Buku terbaru saya boleh dapat signature specialnya. Adalah benda yang saya jual. Tuan-tuan belilah. Boleh bantu Ma'atafiz. Tak mau kutip derma. Derma orang marah kita. Jual barang orang marah. Tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Sebab tuan-tuan lah marah-marah. Jadi insyaAllah yang baik itu daripada Allah lah. Yang mahu daripada Barisan Nasional. Kita jumpa lagi. Dan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.